wabarakatuh kalian dan juga para penyokong Kopim. Baik, insyaAllah ini kali pertama saya Dr. Taha selaku naib pengurusi Koperasi Pembangunan Islam Malaysia live di Kopim Facebook. Nombor satu, bolehlah anda kiranya kongsi, like banyak mungkin, komen banyak mungkin. Kalau dapat mendengar suara saya, boleh komen, dengar suaranya jelas. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan Kopim, bolehlah tanya di sini. Saya akan cuba jawab secara live. Kalau tidak saya jawab sekarang, saya akan jawab kemudian nanti. Ataupun rakan-rakan kami yang menjaga Facebook page kami akan tolong jawab segala soalan-soalan anda berkaitan dengan Kopim. Baik, kita sekarang berada di antara fasa yang kedua dalam Kopim, iaitu di mana kita ingin menambah bilangan pemegang saham di dalam Kopim, dan anda boleh membeli saham Kopim dengan mudah secara online. Anda boleh sahaja melawati website kami, iaitu www.kopim.com, kan. So mudah saja anda ke sana. Baik, hari ni di tangan saya ni adalah satu ataupun kita panggil sebagai booklet Kopim, dan di hadapannya anda boleh lihat ada muka Datuk Nazim Johan, dan peranan Datuk Nazim Johan tidak lain tidak bukan selaku pengerusi Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia. So kita ucapkan tahniah kepada Datuk Nazim Johan dan juga kepada pengurusan tertinggi Kopim. Salah satunya adalah Coach Fazil, iaitu selaku CEO Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia. Baik, kita nak tengok satu persatu booklet ini. Nombor satu, kita lihat di hadapan ini adalah message kami, iaitu sangat jelas mesejnya, Spend Unite Fund. Saya akan terjemahkan saja apa maksudnya, kemudian saya akan olahkan kemudian nanti. Spend bererti belanja, Unite Fund maksudnya dana. Dengan 3 langkah ini kita dapat menerai tahap yang lebih maksimal, tahap yang lebih memberi manfaat yang banyak kepada pemegang saham di dalam Kopim. Baik. Dan di sini ditulis, jom sertai kami. Saya ulang lagi sekali, nak sertai kami sangat mudah. Dan sedikit flash news, baru pagi tadi kami telah menjalankan mesyuarat bersama dengan pengarah SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah datang pagi tadi ke Ibu Pejabat Kopim di Cyberjaya, dan kami telah menjalankan beberapa perbincangan untuk bagaimana meluaskan bidang kuasa Kopim. Maknanya dari segi dia punya pemegang saham dia, pembeli share dia, bukan sahaja di Lembah Kelang, tapi di luar Lembah Kelang juga. Kita nak luaskan lagi kita punya kuasa. Baik. Nombor 1, di sini kalau anda buka risalah ini, tertulisnya di sini problem statement. Tuan-tuan dan puan yang sedang menonton, untuk kita memahami sebuah perjuangan, kita perlu fahami problem statementnya. Kenapa perjuangan ini boleh bermula? Bagaimana? Kenapa perjuangan ini penting? Nombor 1, kita lihat, setelah 62 tahun merdeka, orang kita, iaitu orang Melayu, masih jauh tertinggal dari sudut ekonomi. Tak kira lah sama ada Melayu ataupun orang asal ataupun Bumiputera di Sabah dan Sarawak, boleh dikatakan kita masih tertinggal jauh berbanding bangsa kaum yang lain yang berada di Malaysia. Sedangkan kita adalah majoriti penduduk di Malaysia. Ekuiti, nak kena baca kan? Ekuiti korporat Bumiputera jatuh kepada 16.2%. Saya nak bagi satu angka kepada anda. Satu angka yang saya kira sangat penting. 110 bilion. Berapa? 110 bilion ringgit adalah nilai sektor runcit negara hanya untuk tahun 2019. Berapa? 110 bilion ringgit Malaysia adalah nilai sektor runcit. Apa maksud sektor runcit? Sektor runcit ni macam kedai-kedai runcit, mart, kita panggil 2 minit macam mana? Kita baru saja live 2 minit. Baik, mart-mart yang kecil ni quality drop. So kita berada dalam satu tahap di mana sektor runcit berada pada tahap 110 bilion ringgit. Tapi ingat, dalam 110
nilai sektor runcit ni, orang Melayu punya equity hanyalah 8% sahaja. Bumiputera hanya mendapat 8%. Kalau mudah kira lah, kalaulah kita bundarkan 110 bilion tu kepada 100 bilion. 100 bilion maknanya Bumiputera hanya dapat 8%, iaitu 8 bilion. Sedangkan Bumiputera adalah majoriti penduduk di Malaysia. So, bagaimana kita boleh jatuh kepada satu level yang sangat rendah? Maka untuk itu lahirnya Kopim bukan seperti koperasi-koperasi yang lain. Ya betul, koperasi-koperasi yang lain juga ada perjuangan mereka. Tetapi Kopim ini meletakkan kepenggunaan itu sebagai tunjangnya. Kepenggunaan sebagai tunjangnya. Sebab itu kita ada hashtag pengguna pemilik ekonomi. Okey, rakan-rakan, kalau yang baru sahaja menonton live di Kopim ini, Kopim Malaysia, saya Dr. Taha selaku naib pengurusi Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia yang diketuai oleh Datuk Nazim Johan selaku pengurusi Kopim, Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia. Saya sedang kongsi dengan anda antara problem statement, yang daripada problem statement tersebut telah lahirnya sebuah perjuangan yang kita panggil sebagai platform Kopim. Kerana kita lihat seperti mana, saya ulang balik, 110 bilion adalah nilai sektor runcit negara. Berapa? 110 bilion. Daripada angka tersebut, 8% sahaja yang dimiliki oleh Bumiputera. 60% daripada 110 bilion tadi. Ini untuk 2019 saja tau. 60% keluar daripada negara kita untuk equity asing, equity luar, pemegang equity luar. Jadi adakah ini adil ataupun tidak? Sebelum kita tanya soalan adil ataupun tidak, kita kena tanya bagaimana kita boleh jatuh ke tahap yang sangat rendah ini. Maka wujudnya Kopim, dan saya nak sebutkan lagi masalah realiti. 50% daripada orang Melayu memiliki kurang daripada RM600 dalam ASB mereka. Nombor sebelum kita pergi ASB pun lah, kita tanya diri kita, berapa ramai di kalangan kita yang mana personal financial status dia stabil. Maknanya kewangan peribadi dia secara bulanannya stabil. Katalah hari ni saya bekerja, tiba-tiba saya dipecat ataupun dibuang kerja. Berapakah nilai duit savings yang saya ada untuk menampung diri saya dan keluarga saya untuk menjalani kehidupan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Walaupun mungkin saya ada savings, menampung diri